Kalau tadi kita menjadi penulis, sekarang kita menjadi penyunting. Jadi selepas setengah jam atau 1 jam atau sehari atau seminggu, kita tukar pakaian daripada penulis, kita menjadi penyunting kepada karya kita sendiri. Langkah pertama, perkara pertama yang kita perlu sunting adalah sunting ejaan. Kita semak ejaan, ya. Gunakan kamus, sama ada kamus dewan yang bercetak itu atau gunakan, portal dalam talian untuk melakukan semakan. Kita perlu akui dalam bahasa Malaysia ni, sistem ejaan, sistem bahasa selalu sangat berubah, ya. Maka kita jangan rasa malu untuk melakukan semakan, kita jangan rasa malu untuk menjadikan kamus sebagai teman kita. Kita sunting ejaan, kita semak ejaan. Jika ada keraguan, kita rujuk kamus. Jangan tunggu orang lain menyemak dan memberitahu bahawa ada berlaku kesilapan ejaan dalam manuskrip kita. Selain daripada melakukan semakan atau suntingan ejaan, kita juga yang perkara kedua yang perlu kita semak adalah tanda baca, sama ada koma atau tanda kutip ya untuk dialog, ya untuk dialog, tanda dialog itu, atau cara kita meletakkan titik nokta. Di mana perlu kita letakkan tanda soal dan selepas tanda soal adakah titik atau koma atau perlukah ada tanda seru, ya. Di mana berapa kali kita boleh letak tanda seru dan bila kita letak tanda seru. Begitu juga dengan elipsis. Elipsis adalah 3 nokta bersambung, titik, titik, titik. Ya. Kalau penulisan dalam Tamil ada sampai 8, 10, 15, tapi dalam bahasa Malaysia elipsis maksudnya 3 titik dan mungkin boleh disambung dengan 1 nokta. Jadi kita kena faham tanda baca ini semasa kita menyemak manuskrip, kita sunting juga tanda baca, pastikan ia digunakan dengan betul. Perkara seterusnya yang perlu kita sunting adalah penggunaan perkataan-perkataan seperti nya, itu, ini, sudah, telah, itu, ini, akan. Ini adalah kata-kata yang biasanya mungkin semasa kita semak baru kita faham bahawa dalam satu perenggan itu kita gunakan 10 kali nya atau ini, itu, sudah, dia sudah makan, dia sudah pergi, dia sudah mati, terlalu banyak sudah atau telah, ya, atau akan, saya akan pergi ke kedai esok, ya, contohlah ya. Jadi kita semak balik, kita baca balik dan apa-apa yang tidak perlu boleh kita buang dan kalau tertinggal boleh kita lakukan. Nampak senang tetapi ini juga langkah penting yang perlu kita lakukan. Selain daripada itu, kita perlulah juga membuang, bukan ini nasihat saya berdasarkan pengalaman saya, kita buang ayat-ayat atau frasa-frasa yang berbentuk klise. Misalnya yang biasa orang gunakan, dia melabuhkan punggung, dia mengatur langkah, saya berjalan kaki ke sekolah, ya, atau dia menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Gaya ini sudah terlalu banyak orang gunakan sejak tahun 60-an. Melabuhkan punggung, wow, berbahasa bunga-bunga sangat. Dia duduk cukuplah, tak payah dia melabuhkan punggung. Dia mengatur langkah, atur tu susun elok-elok. Dia mengatur langkah menuju ke tingkap. Adakah anda betul-betul mengatur langkah? Dia berjalan kaki, setahu saya tak ramailah orang yang berjalan tangan ke sekolah. Jadi dia berjalan ke sekolah. Dia menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Klise sangatlah, tak payahlah ya, tak payahlah garu-garu. Mungkin dulu banyak kutu kan orang garu-garu, sekarang tak payah, tak payah. Perkara 5 yang perlu kita sunting adalah gaya bahasa. Kalau tadi ejaan tanda baca, sekarang gaya bahasa itu kita cuba pastikan bahawa manuskrip yang kita tulis itu ada gaya kita sendiri. Itu gaya penulisan anda sendiri. Your way of, bahasa Inggeris pula, your way of telling a story. Cara anda, gaya anda sendiri bercerita. Bukan gaya Samad Said, bukan gaya Shahnun Ahmad, tetapi gaya anda sendiri. Mungkin pada peringkat awal kurang ada, tetapi lama kelamaan apabila anda sudah menulis 5-6 cerpen, anda akan lihat gaya anda akan muncul. Perkara ke-6 yang disunting, yang perlu dibuang adalah bahasa bombastik. Kecuali
Ada satu kali saja, kecuali anda mahu menulis sebuah karangan bagi SPM. Bahasa bombastik hanya perlu apabila kita menulis karangan dalam bahasa Malaysia SPM, kerana itu yang akan menarik perhatian pemeriksa. Tanyalah pemeriksa, itu yang akan membuatkan mereka memberi markah kepada anda. Pada dasawarsa ini, pada era kosmopolitan, perkataan-perkataan yang tidak ada makna khusus tetapi hanya mencantik-cantikkan. Cara untuk mengenali istilah bombastik adalah di mana anda sendiri merujuk buku atau kamus untuk menemui istilah itu dan anda selitkan dalam karya itu. Maksudnya kata bombastik yang anda sendiri tidak gunakan dalam kehidupan seharian. Buang, kecuali anda mahu gunakan cerpen itu sebagai karangan SPM. Ini hanya nasihat saya, sama ada mahu ikut atau tidak terpulang kepada anda. Perkara ketujuh yang perlu kita lakukan sebagai penyunting, ya. Kalau tadi sebagai penulis, sekarang sebagai penyunting ialah ambil kertas, ya, ambil kertas atau buku nota, kita buat satu senarai kesilapan yang lazim. Di mana kita selalu buat kesilapan? Kita mungkin selalu buat kesilapan dari segi daripada di, sambung atau jarak. Kita mungkin keliru penggunaan imbuhan ke. Di mana ada satu K, di mana ada dua K, penjarakan atau penjarakan, ya. Yang kita sedar itulah kesilapan yang kita sebagai penulis lakukan tadi. Ingat, kita sekarang ni penyunting, ya, kita menyemak manuskrip, kita sedar itulah kesilapan yang sering kita lakukan, maka kita catatkan. Kita buat satu senarai supaya senarai ini boleh kita rujuk sewaktu kita sedang menulis cerpen kita yang seterusnya. Tak perlulah kita ulang kesilapan sama.